Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan kumpulan bagi tugasan ini. Saya Wan Zuraila binti Cik Wan Zaid, nombor matrik JM41557 dan rakan kumpulan saya. Saya Wan Masyitah binti Wan Syukri, JM 41543. Bagi subjek KOM 5317 Teori dan Amalan Perhubungan, kami telah memilih strategi komunikasi melalui kempen Anak Malaysia Sihat iaitu 1000 hari pertama dalam kehidupan. Bagi tugasan kali ini, saya dan rakan telah memilih sosial media Facebook sebagai medium penyampaian maklumat bagi anak Malaysia sihat iaitu 1000 hari pertama dalam kehidupan. Seperti yang kita sedia maklum, komunikasi menjadi semakin penting di dalam kehidupan kita sebagai individu, anggota, ahli masyarakat dan anggota organisasi. Definisi kempen komunikasi yang telah diwartakan oleh McGuire tahun 1984 telah mendapati kempen komunikasi adalah suatu bentuk usaha komunikasi yang dilakukan yang melibatkan lebih daripada satu mesej dengan tujuan untuk pembujukan sosial dan mencapai objektif dan matlamat pembujukan yang jelas. Definisi kempen komunikasi juga kita telah mendapati ia adalah satu bentuk aktiviti komunikasi yang dirancang untuk mencapai sesuatu objektif. Ia juga telah memotivasikan sasaran dalam menyampaikan mesej tertentu untuk satu tempoh tertentu bagi mencapai objektif tertentu dengan menggunakan pelbagai media. Pengenalan kempen 1000 hari pertama kehidupan, kami telah memilih aktiviti iaitu menjalankan kempen 1000 hari pertama kehidupan. Di mana objektif ia adalah untuk menjelaskan kepentingan nutrisi sepanjang tempoh 1000 hari pertama kehidupan, juga memberi pendedahan terperinci tentang kepentingan penjagaan kesihatan yang baik. Kami juga mensasarkan golongan yang sudah berkahwin dan juga bakal berkahwin dalam menjalankan kempen ini. Kami juga memilih strategi komunikasi untuk meningkatkan keberkesanan kempen ini lagi dalam masa lebih 1 bulan. Kami juga memilih pendekatan strategi dalam Facebook dan aplikasi WhatsApp serta media sosial media baru. Kajian lepas telah mendapati kempen kesihatan ini dapat menyimpulkan bahawa media dan komunikasi sebagai satu intervensi dalam membentuk dan meningkatkan kesedaran tentang sesuatu isu kesihatan awam dan masyarakat. Media dan komunikasi dapat menjadi satu saluran yang amat baik dan berkesan. Masyarakat mampu merubah sikap dan tingkah laku masyarakat setempat. Seterusnya, strategi dan justifikasi. Okey, saya bentangkan berkenaan dengan strategi dan justifikasi. Okey, next slide. Okey, menurut Effendi 2011 menjelaskan bahawa strategi komunikasi adalah merupakan perancangan yang berkesan dalam menyampaikan sesuatu maklumat sehingga mudah difahami oleh masyarakat dan boleh menerima segala yang telah disampaikan sehingga mampu mengubah sikap dan perilaku seseorang. Okey, Layton 2013 juga menjelaskan bahawa gabungan terbaik dari semua elemen komunikasi bermula dari pemberi maklumat, saluran media, penerimaan dan sehingga mampu mempengaruhi masyarakat seperti yang telah dirancangkan bagi mencapai tujuan tertentu. Next slide. Okey, secara umumnya tujuan strategi komunikasi ini menurut
Pace, Brandy Patterson dan M. Dallas Burnett menjelaskan strategi komunikasi memiliki 3 tujuan, iaitu memastikan maklumat sampai kepada pendengar. Yang kedua, membina penerimaan maklumat. Ketiga, kegiatan yang dimotivasikan, iaitu aktiviti yang boleh memberi kesedaran dan kefahaman. Okay, next slide. Okay. Saya jelaskan apa itu pendekatan dan kaedah strategi komunikasi. Pendekatan tu adalah melalui media massa dan secara interpersonal. Media massa ni lebih kepada media cetak, media elektronik dan media baru. Secara interpersonal pula adalah melibatkan face to face camping, iaitu secara bersemuka, di mana lebih berkesan berbanding dengan media massa kalau ikut campaign lah. Kaedah media massa pula melalui media cetak, media elektronik dan media baru. Apa itu media cetak? Media cetak adalah media seperti surat khabar, majalah dan flyers atau apa-apa yang info yang ada maklumat yang dicetak dan diedarkan kepada masyarakat. Media elektronik pula adalah seperti radio, televisyen yang menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Okey, media baru ni adalah yang seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain-lain. Okay, next. Okey, tadi saya jelaskan secara umum. Sekarang ni merujuk kepada pemerhatian yang telah kami lakukan, strategi komunikasi melalui media sosial yang telah kami lakukan berkenaan dengan kempen 100 hari kehidupan. Pada 2 Disember 2020, posting tentang 100 hari pertama telah di-share, di-upload menggunakan Facebook sahabat saya, Wan Zuraila, di mana kami postkan kempen itu juga melalui grup-grup seperti grup ibu hamil, grup ibu mengandung dan grup yang untuk orang yang telah berkahwin. Okey. Pada 9 Januari 2020 kami melihat balik posting tersebut dan melihat di situ masih kurang sambutannya kerana hanya ada 13 like sahaja. So perancangan kami adalah kami telah sharekan link tersebut menggunakan broadcast WhatsApp. Kemudian pada 21 Januari 2020 kami melihat balik hasil daripada share menggunakan broadcast WhatsApp tu. Kami melihat jumlah likes semakin meningkat, iaitu sebanyak 93 likes, bermakna orang telah mula mengambil berat berkenaan dengan info tersebut. Okey. So perancangan seterusnya kami share juga link tu kepada grup-grup dalam WhatsApp saya dan Wan Zuraila. Okay, next. Okay, ini adalah bukti yang mana kami membuat posting melalui Facebook, di mana kami pada 2 Disember 2020 hari Rabu, yang mana posting tersebut telah di-upload oleh Wan Zuraila dan saya telah sama juga telah postkan link post tersebut pada 8 Januari 2020 Jumaat. Kami melihat kita punya like kurang sambutan, so saya pun dan dia repost balik dan share link tersebut ke share link tersebut melalui Facebook dan melalui WhatsApp. Okey. Ini adalah kaedah yang kedua yang telah kami rancang, yang mana menggunakan kaedah WhatsApp broadcast untuk perkongsian link secara personal kontak kepada semua kenalan. Guna WhatsApp broadcast ni sangat mudah kerana kita hanya masukkan link kita saja, war-warkan tentang sharing tersebut, perkongsian tersebut, war-warkan untuk mereka lebih mengetahui lebih dekat. Yang mana kita buat satu grup tu boleh muat dalam 256 orang. So kita share link tersebut dan nanti secara automatiknya posting tu akan pergi by personal kepada kawan-kawan yang telah kita add ke dalam grup broadcast tu.
And then next slide. Okay, setelah daripada itu kami telah mendapatkan hasil yang mana pada dekat paparan tu adalah 80 orang like. Sebelum 21 Jan 2021 yang mana bila kami melihat posting tu 21 Jan 2021 kami melihat makin meningkat yang mana mencapai 93 like, bermakna ramai yang telah memberi feedback dengan tentang posting tersebut. And then slide seterusnya. Okey, hasil pemerhatian melalui strategi komunikasi yang kami lakukan, walaupun cara Facebook ni kami melihat masih kurang mendapat sambutan, walaupun sasaran jumlah tersebut adalah dari kalangan rakan akaun Facebook, jumlah likes yang sedikit, kami mendapati mereka ni kurang gemar membaca kenyataan atau info. Dan mereka ni lebih menggunakan media sosial untuk bersosial dan untuk lebih kepada ingin melihat iklan atau lebih kepada hiburan. Okey. Faktor mungkin ada juga faktor ini disebabkan oleh kurang kesedaran tentang kesihatan pada diri masyarakat. Okey, walau bagaimanapun dengan jumlah likes yang diperolehi, kami percaya orang ramai telah mengenali laman website Anak Malaysia Sihat dan akan mendapat pelbagai manfaat daripada website tersebut pada masa akan datang. Okay, menurut Adi Akhirah 2006 dalam kajiannya, beliau berpendapat bahawa keberkesanan kempen kesihatan ini adalah lebih berkesan jika ia dilakukan secara interpersonal berbanding media massa, kerana interpersonal ini dia lebih bersifat realistik dan tambahan lagi pendekatan interpersonal lebih banyak menggunakan median lisan, bukan lisan dan lebih kepada perasaan, lebih kepada touch dari hati ke hati, dan ia juga lebih kepada penglihatan dan pendengaran lebih jelas melalui konsep pendekatan interpersonal tersebut. Okay, next. Okay, kesimpulan daripada apa yang kami dapat melalui assignment ini, melalui pemerhatian ini adalah keberkesanan perancangan dalam strategi komunikasi terhadap sesuatu aktiviti yang dijalankan banyak membantu dalam mencapai objektif dan sasaran bagi sesebuah kempen yang telah dirancang. Melalui analisis strategi komunikasi yang berkesan juga, ia mampu menjangkakan bahawa kempen ini sangat mendatangkan kesan positif kepada golongan sasaran, dan disebabkan itulah perancangan perlu diwujudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan kempen ini pada masa yang akan datang. So perlu banyak lagi plan-plan strategi yang lebih menarik untuk membujuk masyarakat mengenali kempen tersebut. Okey, penggunaan kedua kaedah seperti yang saya sebut tadi, media massa dan media interpersonal, dua pendekatan kaedah media massa dan interpersonal harus dititik beratkan dan diaplikasi bagi mempengaruhi masyarakat untuk melibatkan diri dengan kempen seperti ini. Sekian, terima kasih.